Anda sedang menyaksikan Gaspirasi bersama dengan saya, pengacara anda, Ghazali Zawawi. Sebelum tu nak sapa dulu anda di rumah, di mana saja anda berada. Saya sentiasa harap dan doakan semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, baik-baik sahaja, dan apa yang paling penting sebenarnya untuk sentiasa punyai pemikiran dan mindset yang positif. Namun, kepada mereka yang mungkin sedang diduga dengan ujian pada ketika ini, walaupun kita tak pernah jumpa di depan secara fizikal, saya nak pesan satu perkara. Terus bertabah, kerana apa? Percayalah, semuanya akan menjadi reda dan baik seperti sedia kala. Gaspirasi musim yang kedua, pastinya kami bawakan kepada anda cerita orang Kitampun yang lebih dekat di hati masyarakat. Kita ada cerita mengenai keusahawanan, kepimpinan, sejarah Hari Sarawak dan sebagainya. Dan kali ini cerita mengenai hiburan. Siapa tetamu kita? Saksikan VT ini dahulu. Sungguh ku milikmu, kau milikku, takkan ada yang pisahkan kita. Ku mampu bertahan, cepat atau lambat mampu bertahan, sempurna oleh waktu. Di syurga pasti bersama. Sempurna waktu ada dirimu. Kita bersama dengan untuk segmen Gaspirasi. Ini adalah tetamu kita untuk Gaspirasi kali ini. Dia adalah seorang penyanyi, pelakon, pernah juga mengacara sebelum ini. Driver. Dan kalau berlakon yang paling latest sekali adalah sebagai seorang frontliner. Ya, sebagai seorang Dan frontliner. itu adalah orang kata turning point dalam karier kita sebagai seorang anak seni. Ya. Dan anak seni yang berada di hadapan saya ini, Muhammad Syariazi bin Jamali, adalah tetamu kita pada malam ini. Namun, macam yang kita tahu dalam dunia seni ini, kita ada puncak, kita ada jatuhnya Irazi. Dan apabila kita bercakap mengenai kemuncaknya, Irazi pernah dikatakan ataupun disalah anggap ramai peminat yang keliru bahawa Irazi ini adalah penyanyi dari negara seberang Indonesia. Tapi kalau kita dengar lagu Irazi, ada juga macam ada Indonesian vibes tu sikit. Adakah Irazi sebenarnya meniru juga style Indonesian dalam lagu-lagu Irazi sebelum ni? Enggak gitu, Pak. Enggak ya? Enggak. Tapi Sebenarnya ngapain bunyinya macam Indonesia? Boleh diceritakan? maybe because of the pertama kalinya, terima kasih Gas kerana mengundang, menjemput. Of course, orang banyak salah anggap sebenarnya. Okey. Ingat kami daripada penyanyi Indonesia. Kerana mungkin reference lagu dan lagu-lagu yang kami nyanyikan sebelum kami punyai lagu Dimpun, Okey. memang kebanyakannya lagu Indonesian. Aha. Dan lagu ada sedikit barat, something ni. Ya mungkin salah satu orang berfikir macam ya. Dan pernah Tak ada meniru Chris Patih, tak ada? saya pernah pergi audition. Okey. Pada waktu mereka tengah mencari untuk vokalis, saya hantar demo dan saya diterima. Tapi memandangkan advice daripada Allahyarham bapa saya, Okey. cakap susah kau nanti kalau pergi di Indonesia. Persaingannya Nanti pasti kau jumpa orang di sana. persaingannya pasti luar biasa Ya, di sana kan, betul. Irazi. Itu adalah kemuncak kerjaya Irazi. Namun apakah momen paling down yang ramai orang tak tahu, yang mana momen itu memberi 1001 pengajaran kepada Irazi? Sebab lebih daripada 10 tahun sudah Irazi berkecimpung dalam dunia hiburan. Ini apa momen paling down setakat ini? Sebelum ke down, kita pergi recap a few lah. Momen yang paling best dalam kehidupan saya adalah apabila saya dapat membawa ayah saya untuk sampai ke tahap level saya dapat achievement untuk top ABPBH. Saya dapat untuk APM Music, wakil untuk Malaysia. Dan memuncaknya ketika itu memang saya rasa memang saya tidak berada di Sarawak dan kami terpaksa balik immediately sewaktu bapa kami tengah nazar. Pada tahun Ya. berapa tu? Ya, pada tahun 2016. Oh, okey. That moment yang kami rasa
kami tinggal semua lah. Tinggal semua career, cita-cita, doa sentiasa berada. Namun kehilangannya masih dirasa. Makin lama makinnya kita rasa macam we need somebody that can become your partner. Even kita sendiri dah ada isteri, still not the same. Sama. Not the same. Guideline kita mungkin masih kita merindui dah. Cepat kan? Cepat Orang kata, atau lambat. Masa berlalu dan setiap yang datang itu pasti pergi. Betul. Namun kalau kita nak tanya, Sisi berbeza Irazi. Irazi ini kalau kita bekerja dengan beliau di set, memang dia suka menyakap orang, seorang yang periang, tak lokek dengan senyuman. Namun apa sisi lain Irazi yang orang tak ketahui? Kerana kalau kita lihat sekarang ini dalam 4 orang adik-beradik, Irazi lah seorang anak lelaki tunggal yang barangkali memikul tanggungjawab lebih besar selepas pemergian arwah bapa. Jadi apa sisi lain yang orang masih tak tahu ada pada Irazi? Sisi lain, of course, saya memang mempunyai jurusan pengurusan sains, dan saya seorang yang determined untuk, walaupun saya tidak tahu satu bidang, saya akan belajar dan akan make sure saya boleh membantu orang lain untuk dapat solvekan problem tu. That is my strength. Yang biasanya saya tak tahulah macam mana orang menilai. Namun saya seorang yang rajin jadi mekanik pun boleh, badminton player, dulu atlet jugalah, atlet 200, 100 meters. Susah tak untuk sentiasa tampak kuat di hadapan 3 orang adik-beradik perempuan dan seorang ibu masa ketiadaan arwah ini? Bagaimana Irazi memikul tanggungjawab itu sekaligus pada waktu yang sama? How do you want to maintain strong in your life? Okey. Sewaktu itu saya masih ingat lagi. Saya kehilangan mata pencarian hanya untuk saving. 6 bulan saya tidak bekerja. Saya mencari kekuatan di dalam diri saya apabila saya melihat mak saya dan adik-beradik yang saya rasa macam kalau kita ada bapa, mesti kita akan rely dengan dia, akan refer dengan dia. Walaupun mak kita sebagai bantal kita untuk kasih sayang, kan? Tapi bapa adalah sebagai pelindung dunia, dan keselamatan itu dah jadi terletak di atas bahu saya. Itu yang membuat saya rasa saya pasti saya tak ada jalan lain dan saya kena kuatkan semangat. Walaupun saya tidak seperti yang adik-beradik lain. Because dia orang ada kapasiti, dia orang seorang doktor, seorang yang minat dengan entrepreneur, dan saya sebenarnya melengkapi dia orang. Jadi saya terpaksalah untuk belajar, walaupun saya tahu bukan senang untuk kita replace tempat orang yang kita betul-betul saya rasa macam ketua di dalam keluarga kita ni. Sekarang ini Irazi adalah ketua keluarga, perlu menunjukkan tauladan, contoh yang baik setiap masa agar dalam orang kata suasana yang tegang, suasana yang orang kata susah ini, tapi dapat menaikkan semangat sesama sendiri. Kerana arwah Bapa Irazi pernah berpesan, rahsia kebahagiaan adalah melengkapi antara satu sama lain. Tetapi dah dalam suasana tegang ini dicabar lagi dengan dugaan akaun Instagram yang menjadi mata pencarian digodam, dan itu bukan satu perkara yang senang untuk kita dapat balik. Dan kalau kita lihat ramai artis sebelum ini juga menerima nasib yang sama. Bagaimana ia memberi impak kepada karier Irazi dan macam mana Irazi bangkit semula-semulanya selepas ini? Gaspirasi. So dari situ saya pun hairan lah. Jadi after habis saja live saya dengan Mustaqim tu,
lagi dalam Gaspirasi. Penonton di rumah bayangkan perasaan yang mana akaun media sosial Instagram menjadi orang kata salah satu mata pencarian dalam karier kita. Kalau kita singkat baliklah sejarah antara akaun artis yang pernah digodam, Didi Alias pernah digodam. Ukasha Sendros pernah digodam. Akaun Emma Embong juga turut mengalami nasib yang sama. Daripada 50,000 pengikut, hampir 60,000 pengikut macam tu, siap ada blue tick lagi dekat Instagram. Dan sekarang ini hanya mempunyai 1,000 lebih sahaja. Perasaan tu, tak kala hari akaun Irazi digodam, apa ceritanya Irazi? Bagaimana boleh digodam tu? Macam mana senang sangat orang nak menggodam akaun media sosial sekarang ni? Ya, actually step yang berlaku pada waktu ketika malam kejadian, saya tengah live dengan seorang pelakon ni, Mustaqim. Okey. Bukan pelakon perempuan lah. Okey, Gas. Mustaqim nampak sangat memang pelakon lelaki. Lelaki. Okey. Jadi waktu saya tengah live tu, Okey. saya tengok indikator yang ada log in. Please log in your account. So dari situ saya pun hairan lah. Jadi after habis saja live saya dengan Mustaqim tu, so saya log in. Waktu itulah saya memang immediate. Yes, memang immediate. Terus hilang, tak dapat nak ada a few balik. step. Okey. So tanyalah kami dengan geng di dalam studio. Okey. Kena jadi macam tu. So what happened lah? So daknya mana dah dah hal kita engkau ya. So kami pun pun blur. Okey. So last bila kami try masuk Saya dah balik, rasa panik tak? Panik lah ya nak. panik lah sekejap. okey. Apa? What happened to my account? Siapkanlah orang lain dapat senang-senang untuk masuk dalam account. Jadi sebenarnya apabila kita log in account dengar ya. log in account kita masuk password, so nya boleh masuk dalam email kita. Within that 30 second mungkin kita dapat reset dan tukar email password kita ya. Bayangkan email tu dah orang kata link Yes. kepada akaun-akaun Yes. lain. Kalau link ke akaun bed lagi bahaya. Yes, So, sebab apa langkah seterusnya dia ambil Irazi? langkah seterusnya saya terus buka another pakai Handphone lain. handphone lain, Okey. saya buka terus tukar password email. Oh. Tu yang step Tapi yang paling Instagram cepat. memang tak dapat diselamatkan. Instagram dia masih half because dia ada letak authentication code. Okey. Ada dua. Maksudnya satu saya dapat, yang satu lagi hackers tu dapat. Okey. Hacker tu dapat. Jadi sekarang ni kedua-duanya berlawan. Siapa nak dapatkan ya betul. akaun tu? Yes. Bila saya minta request untuk security code, Okey. so dia dapat dekat phone dia. Aduh, siapa orang tu kan? tak Apa tahu, tak niatnya, apa tujuannya? Rasa-rasa Irazi mengapa dia buat macam tu? Dia ada tanya saya secara message because Okey. saya punya Instagram masih link dengan page. Okey. So dari situ saya tengok dia tanya kalau saya nak dapatkan balik account tu saya kena bayar di seman. Seriously? Yes, because that account dah ada blue tick verification. Tu yang dia orang nak. Mula-mula panik lah. One day memang ada rasa janggal, pelik. So macam mana? Semualah geng-geng dah start dah tanya, macam mana ni? Aku cakap tak apa, relax dulu. Time tu pun saya tengah busy dengan nak pembikinan untuk lagu. So saya fikir Dahlah kita nak promote guna akaun media sosial Ya. tu sekarang dah tak ada. Ya. Bagaimana ketiadaan akaun Instagram Irazi ini memberi impak kepada karier Irazi sekarang ni? social media bagi saya adalah satu pro and cons. Dia ada baik dan tak baik. Kalau dia hilang, memang sukar untuk didapatkan, memang menyedihkan lah. Memang dia akan membuatkan orang lain tidak tahu. Ni akaun, masalahnya akaun saya itu masih ada. Just that I cannot log in. Kiranya akaun itu masih ada, Masih ada. tetapi penggunanya sekarang Irazi dan penggodam tu. Dan kedua-duanya berlawan untuk memiliki Instagram. Maksudnya saya tak boleh log in. Dia boleh log in. Aduh. Tapi sekarang ni dia tak boleh tukar password. Saya yang hanya boleh. So kita orang tengah Kenapa berdebat dia ni. tak nak menyerah kalah, bagi sajalah dekat Irazi. Kembalikan. That's a reality. Because Bagi saya memang itu dah kerja dia kot. Tapi banyak lagi kerja halal lah. satu,
menjejaskan karier Irazi. Ya. Terutamanya dari segi pendapatan pastinya. Kerana orang nak menghubungi, Review, orang nak melihat buat tu. portfolio kita Ya. melalui Instagram sosial. Betul. Dan keduanya apa yang paling menyedihkan adalah memori itu turut hilang bersama. Memori. Pesanan Irazi kepada mereka yang mungkin godam akaun, bukan saja akaun Irazi tetapi akaun Anybody. pengguna-pengguna Instagram di luar sana, apa pesanan Irazi kepada mereka supaya segeralah menghentikan kerja-kerja tak bertanggungjawab ini? Bagi saya senang je, pesanan saya kalau boleh tukarlah bidang kerja tu, tak perlu jadi hackers. To me lah, orang penat lelah, kita kena appreciate orang lain buat kerja. Macam mana kalau you di tempat orang tu? Betul. Apa yang akan berlaku dengan you? Tapi tak apa, ini maybe proses untuk everybody akan learning. Mungkin tak kena dengan kita, dengan kawan kita, dengan siapa-siapa lah. So, kalau boleh tolong hentikan cyber bully ni. Betul. Ini kita panggil sebagai bully cyber. Dan Bully menjejaskan emosi sebenarnya. Kalau mereka yang down memang down lah. Betul. Pesanan Irazi pula kepada mereka yang mempunyai akaun Instagram sebelum ini yang mungkin digodam juga senasib dengan Irazi, apa yang perlu mereka lakukan? Apa pesanan Irazi kepada mereka? Okey, yang penting adalah anda kena ada kontak lah dengan orang yang perlu di dalam networking anda supaya nanti perjalanan bisnes maupun karier anda tidak terlekat di sana dan orang tahu apa yang berlaku dengan anda walaupun kita tidak dapat nak bagi tahu wawarkan kepada semua media. Tapi but anyway, thank you very much kepada Gas kerana memberi ruang untuk saya bercakap. Kadang-kadang orang fikir balik, bila akaun tu masih ada, orang masih ingat, oh masih ada lagi. Tapi akaun tu telah di private dan saya dah buat satu akaun baru. Dan mungkin boleh digalakkan oleh pengikut-pengikut Irazi di luar sana untuk membuat report terhadap akaun tersebut. Yes, buat report. Sekarang ini 1000 lebih. To be exact, berapa bilangan pengikut sekarang ini? Sekarang ni saya rasa dalam lebih kurang 2000. Yang akaun yang digodam itu berapa ramai bilangan pengikutnya? Uh, Berapa lama Irazi mempunyai akaun Instagram itu? Per tahun? Akaun baru ni. Akaun yang lama. Yang lama saya buat time tu pada tahun 2011. 2011. Sekarang Imagine berapa belas tahun 10 tahun. 10 tahun dah akaun. Susah tak nak dapatkan kepercayaan balik, nak tingkatkan lagi bilangan pengikut di Instagram? Apa yang Irazi lakukan untuk terus naikkan bilangan pengikut sama seperti akaun lama? Maybe the strategy is different. Nasib baiklah saya naik pun dan dikenali ketika orang taklah sangat ada Instagram. Instagram. Tapi at least dah ada satu benda yang boleh saya maybe boleh jumpa dengan dari segi Facebook. Saya try promote dari sana dan juga YouTube. Dengan cara social media yang lain lah. Ini juga kita panggil sebagai inspirasi sebenarnya sebab ramai mereka mempunyai nasib yang sama. Jangan terus jadi gila dong. Dan orang kata tak tahu nak lakukan apa dan terus down dan tidak mahu terus berkarya. Tetapi jangan panik macam Irazi lakukan walaupun belum dapat sepenuhnya akaun Instagram tersebut tetapi tak menyerah kalah. Kita cuba dapat balik akaun Instagram yang digodam itu sebab kalau kita lihat sebelum ini Irazi ada sahaja selebriti yang akaunnya digodam dan mereka berjaya mendapatkan balik akaun Instagram tersebut tetapi mungkin prosedurnya sedikit susah lah Selepas ini kita nak tanya Irazi apa pegangan dan moto hidup beliau sepanjang lebih daripada 10 tahun dalam industri seni ini. Semuanya Gaspirasi musim yang kedua. Macam kita megang piano, ada hitam dan putih. Ialah liku-liku kehidupan. Kembali lagi dalam Gaspirasi bersama dengan tetamu kita hari ini, seorang penyanyi, dialah pelakon dan pandai mekanik juga. Gas. Ya Allah, toklah Irazi. Bila di belakang tabirnya lah suka nyakat orang. Si lokek dengan senyuman. Tadi kita dah tanya Irazi nak apa sisi Irazi yang mungkin orang mesti tahu. Dan Irazi pada pada kita, Irazi belajar dalam bidang management science. Tapi dari segi personality ataupun perangai, bila dah habis berlagu, mula persembahan, balik ke rumah bersama dengan keluarga, siapakah Irazi?
Irazi sebenarnya happy go lucky person. Hanya boleh jadi make up. Tapi happy go lucky tu Make up happy dia go pun lucky boleh. tu memang ditampilkan dengan semua orang. Apa yang mungkin sisi yang orang mesti tahu? Identitinya adalah kami tu suka menjadi diri sendiri tanpa mengikut reference jarang nangga Google lah. That's me. Jangan nangga Google. Kami isi nangga Google. So kami kebanyakan knowledge yang kami ada, ilmu yang kami belajar dengan experience. So yang maybe membuatkan sesuatu kadang-kadang orang ada daripada kelemahan yang boleh jadi ekstra. Daripada kelebihan yang boleh jadi ekstra. So actually macam kita megang piano ada hitam dan putih. Ialah liku-liku kehidupan. Kerana kaulah segalanya untukku, ku mohon kau tenang di sana dan di syurga pasti kita bersama. Kata arwah Bapa Irazi, arwah Haji Jamali, melengkapi antara satu sama lain itu adalah rahsia kebahagiaan dalam keluarga Irazi. Secara jujurnya kalau kita intai di media sosial, memang ramai yang sebenarnya mencontohi keluarga Irazi yang always complete each other, selalu buat aktiviti bersama. Adakah itu rahsia yang dipegang oleh arwah Bapa Irazi, sekarang disambung oleh Irazi supaya di mana-mana sahaja keluarga sentiasa menjadi support system yang terbaik? Of course, kita tahu keluarga tidak ternilai apabila kita memiliki keluarga yang di antara satu dan sama yang lain, melengkapi di antara satu sama yang lain. Jadi kelemahan masing-masing sebenarnya diimprove daripada keluarga. Jadi dari pandangan dan sudut kehidupan kami sekeluarga adalah kita memang sudah di train untuk jadi independence. Tapi kita akan bantu di antara satu dengan yang lain. Supaya kita saling perlu di antara kehidupan kita. Sama-sama kita akan dapat develop life supaya dia akan menjadi satu yang kehidupan yang saya rasa yang lebih harmoni dengan kasih sayang. Kalaulah dua orang sudah jadi doktor dalam realitinya seorang adik perempuan, seorang lagi adik perempuan, dua-duanya adalah doktor, dan Irazi watak yang dipegang yang terbaru ini juga adalah seorang doktor. Seorang petugas barisan hadapan. Boleh ceritakan sedikit apakah itu drama ataupun telemovie? Telemovie ada yang doktor tu petugas barisan hadapan pandemik COVID-19 ke macam mana? Dia sebagai itulah drama-drama Melayu kan. Biasa dengan cinta. Gas mungkin pernah mengalami perasaan. Memang orang Melayu lah. Memang orang Melayu. Suka nak selit cerita hal. Kita nak cerita halnya. Tapi dia boleh menjadi seorang sometimes bila kita ada adik-beradik yang ambil education dalam qualification dalam doktor, medik tu apa yang nak. Dari situ kita dapat belajar sebenarnya menjiwai. Tapi untuk menjadi very a person yang jadi medical doctor yang memang bukan kami lah. Watak polis dah, watak doktor dah. Apa lagi watak yang kita idamkan? Watak mungkin akan menjadi seorang antagonis. Oh, watak jahat lagi. Watak jahat. Sebagai penggodam lagi. Kita lagi godam akaun orang. Ya, yang kami belajar sebenarnya. Boleh belajar daripada pengalaman, aplikasikan dalam karakter drama ataupun telemovie. Nah, Irazi, orang tanya-tanya jugalah. Dulu Irazi menyertai ataupun terlibat dengan satu program pengacaraan bersama dengan Aznil Haji Nawawi. Itu pengacaraan. Macam mana boleh terlibat dalam bidang nyanyian? Bila masanya Irazi rasa macam suara aku sedap, boleh market dalam bidang nyanyian ni? Bila detik itu bermula? Sebenarnya daripada support system family juga. Mereka suka melihat dan kita tengok macam daripada mak saya actually sebenarnya daripada grup nasyid. Memang pandai menyanyi, dan nenek saya dulu tukang orang ketua gendang. Atau orang tukang gendang Melayu. Jadi dari sana adalah inspirasi dan keluarga salah seorang daripada uncle kita orang memang seorang penyanyi. So saya minat. Rico Sendos, yes. Saya minat menyanyi, tapi untuk menjadi seorang penyanyi sebenarnya bukannya mudah, bukannya senang sebenarnya. Kerana kita perlu nampak always positif, always Yalah, you jadi sebagai ikon yang sentiasa memberi inspirasi kepada semua orang. And sebenarnya di belakang tabir saya bekerja seorang menguruskan majlis. Itu event management. Kita supply music, kita supply lighting dan of course saya pernah terlibat pelbagai programs lah
yang mengajar saya. Macam mana Irazi membahagikan masa despite all this busy schedule kan? Macam mana membahagikan masa? Anak ada 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Macam mana nak bagi masa? Itu bukan saja kepada anak dan isteri, juga sebagai ketua keluarga setelah pemergian arwah bapanya. Semuanya selepas ini, Konspirasi musim yang kedua. Jangan ke mana-mana. Itu adalah spirit di dalam diri kita. Satu adalah kita berpegang kepada Allah SWT. Kembali lagi menyaksikan Konspirasi. Kalau mereka yang baru sahaja menyertai dalam dunia seni, pasti mereka gembira dengan kecanggihan teknologi, TikTok, Instagram dan sebagainya. Namun, sebagai seorang yang sudah berada dalam industri ini lebih daripada 10 tahun, melihat kepada generasi muda dalam industri ini pada hari ini, apa pesanan Irazi kepada mereka? Kau jangan cakap ketua. Mana je? Muda lebih 10 tahun, berapa umur kita time tu? Sebenarnya kita mesti Ini elaknya soalannya. being realistic di dalam market. Kerana tiada lama, tiada yang baru. Jadi kita sentiasa belajar dengan orang baru juga, dengan orang lama, supaya ada kesinambungan. Because di dalam this entertainment, di dalam kehidupan kita, ni for example, kita di dalam kamera, kita sedang melakukan kerjaya kita, supaya kita nampak satu benda yang boleh memberi inspirasi. Satu yang saya rasa amat bertuah adalah satu program ni yang saya rasa di dalam keadaan pandemik ni, kita masih lagi dapat melakukan kerjaya kita dengan lebih efisien. Bercakap mengenai pandemik Irazi, macam mana anak-anak seni seperti Irazi boleh survive dalam situasi ini? Apa antara inisiatif ataupun alternatif yang dilakukan? Okey. Ya Allah. Itu adalah spirit di dalam diri kita. Satu adalah kita berpegang kepada Allah SWT yang memberi dan mengambil. Jadi kita mesti keep teruskan berdoa dan terus mencari ruang. Because peluang itu tidak datang dengan kita kalau kita tidak mencari. Dan apabila sudah mendapat peluang, buat yang terbaik dan pastikan mempunyai satu impact. Dan saya kira suasana pandemik inilah mengajar kita untuk menjadi kreatif sebenarnya. Betul. Bukan saja kreatif untuk menjana pendapatan, mencari sumber rezeki yang baru, tapi kena kreatif untuk cari ketenangan diri. Sebab apabila kita tenang, kita akan fokus and we'll be on track, dan orang di sekeliling kita, which is our support system pun gembira. So when we complete each other, macam yang arwah bapa kepada Irazi katakan tadi, kebahagiaan itu, kejayaan itu pasti menjadi milik kita. Sekarang akaun Instagram Irazi, kalau boleh dikongsikan supaya mereka boleh mengikuti Irazi, supaya akaun Instagram Irazi boleh gempak semula macam akaun sebelum ni. InsyaAllah kan. Jadi kepada semua yang sedang menonton ini, anda boleh follow saya di mana, Irazi @Irazi_ di belakang. Dan terima kasih di atas sokongan daripada mulanya saya terlibat di dalam industri, dan saya berterima kasih kepada keluarga saya kerana mendoakan kejayaan saya, dan kepada semua peminat yang sentiasa memberi kata orang komen-komen yang positif, dan kadang-kadang sentiasa menegur saya walaupun tak di mana-mana lah. Mereka kalau dah tengok dia jauh, dah angkat tangan dah. One thing about this peminat setia, mereka sentiasa dekat di hati saya, dan setiap lagu yang saya dedikasikan, yang saya buat adalah khas untuk kehidupan kita. One day saya tidak ada, mungkin anda boleh menyanyikannya. Itulah karya Irazi, naskah dan muzik yang dihasilkan adalah lagu yang kalau kita dengar akan sering kita ingati. Kita ada lagu Sempurna Waktu, Cinta Terakhir, Stay, dan projek terbaru silakan. Itu yang kita tunggu-tunggu di blok yang terakhir ini. Lagu apa tu? Bila waktuku bersama dirimu. Bila waktuku bersama dirimu, tiada lain yang aku perlukan. Terima kasih atas segala cintamu, cahaya di matamu, cinta.
Title lagu Cahaya di Matamu. Cahaya di Matamu. Ha. Adakah lagu ini akan menjadi lagu-lagu lain juga yang akan sering menjadi OST untuk drama? Lagu itu mungkin insya-Allah akan melengkapi kehidupan anda. Yeah. Itulah keistimewaan lagu Irazi yang mana setiap lagunya akan dibawakan kepada anda untuk anda ingati, dan kepada mereka yang mungkin sedang patah hati memang benar-benar frust lah bila dengar lagu kita lah. Yang yalah. semua ada rasa. Kata orang ada rasa, ada sedih, ada duka, ada ya. Just dalam nilai-nilai lagu dan lirik-lirik, bab lirik yang kami tulis yang combination yang memang tentang hidup kami, tentang hidup siapa-siapa yang dekat dengan kami dan boleh apply dengan siapa-siapa. Di mana mereka boleh mendengar lagu itu Irazi? Okey, boleh dapatkan di Spotify, boleh dapatkan dengarkan di iTunes, digital platform, YouTube dan banyak lagi. TikTok mungkin? TikTok boleh dikongsikan? Ada TikTok? TikTok, jangan lupa follow TikTok kami. Dan akaun Instagram Irazi yang baru ni, supaya kita boleh buat akaun Instagram tu gempak macam akaun yang sebelum ni. Kongsikan Irazi. InsyaAllah. Kepada semua, bolehlah follow kami di sini @irazi_ di belakang. Jangan lupa @irazi_ belakang. Kita orang dah follow. Dah follow sih? Follow. Semua cakap dah. Okey. Kepada anda di luar Thank sana, inilah semangat yang perlu kita contohi di sebalik liku-liku yang dihadapi, terus bangkit dan berjaya dalam kehidupannya. Dan apa yang dipegang adalah kata-kata arwah bapanya, yang mana bila kita saling melengkapi antara satu sama lain, kejayaan dan kebahagiaan itu pasti menjadi milik kita. Terima kasih kerana terus setia bersama kami, dan terima kasih juga kepada Irazi kerana sudi bertandang di Gaspirasi pada kali ini. Semoga maju jaya, okey? InsyaAllah. Stay safe. Terima kasih. Dan kepada anda di luar sana, pastikan kesetiaan anda bersama kami di Gaspirasi. Terima kasih kepada The Waterfront Hotel kerana menaja penggambaran kami pada kali ini. Dan kepada anda di luar sana, ingat, Gaspirasi, kita akan bawakan cerita kepada anda yang mana kita ambil inspirasi dari pelbagai perspektif. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Teruskan memberi inspirasi. Thank you. Setiap nafasku ada kamu, doaku selalu untuk dirimu. Dan bagaimana harus ku nyatakan jiwa ini, hanyalah kau yang ku cintai. Perjalananku bersama dirimu, mata hatiku hanya untuk kamu. Tak pernah ku rasa jauh dari dirimu. Ternyatalah kau yang ku sayangi, hanya kaulah yang aku sayangi, hanya milikmu.
Setiap kali degupan jantungku ini, kau temani hidupku selamanya, kasihku.